Bahan utama kita perlukan 4 kuning telur. Kita kacau-kacau-kacau dan kemudian kita kena tapis kuning telur tu supaya kita dapat sarang telur yang halus. Okey, bahan seterusnya cili padi, anggaran dalam 5 hingga 6 biji cili padi. Lepas tu 1 tangkai daun kari, 2 sudu besar gula. Okey, lepas tu kita perlukan garam, sedikit garam. Sebab nanti kita akan pakai butter bergaram masa buat goreng sarang telur nanti. Jadi kita pakai sikit je garam. Okey, last sekali kita perlukan dalam 2 sudu besar susu segar ataupun susu sejar anggaran saja. Okey, sampai sini je bahan-bahan untuk membuat sarang telur. Okey, untuk proses seterusnya kita perlukan 1 tangkai daun kari, cili padi agak-agak je. Okey, lepas tu 2 ulas bawang putih dicincang halus, 3 sudu besar mentega bergaram. Lepas tu 4 hingga 5 sudu besar tepung jagung. Okey, dekat dalam tepung jagung tu Sarah ada campurkan sedikit lada sula dan juga serbuk kari. Kalau tak nak letak pun tak apa. Okey, bahan seterusnya dah semestinya udang. Dalam 12 ekor udang Sarah dah bersihkan. Okey, lepas tu kita kena macam lap-lap badan udang tu supaya bila kita nak celup dalam tepung jagung nanti tepung tu melekat. Kalau kita tak lap macam ni, nanti tepung jagung tu dia akan basah. Okey, lepas dah lalap tu kita letakkan garam. Lepas tu kita boleh salut lah udang tu dalam campuran tepung jagung. Okey, lepas kita dah lalap tu, tengok dia punya apa tu? Bila kita salut dalam tepung jagung tu, dia sekata. Okey, lepas dah salut tu kita boleh panaskan kuali dan kita panaskan minyak dengan api yang sederhana besar. Kemudian kita masukkan mentega. Okey, lepas tu kita pakai senduk tau, supaya mudah nanti. Okey, kita tunggu sampai butter tu cair. Okey, bila mentega dah cair dan minyak tu dah ada bubble-bubble, kita boleh titiskan secara perlahan tetapi konsisten pada jarak yang tinggi. Tak adalah tinggi sangat. Sebab kita nak bagi aliran titisan kuning telur tu halus. Lepas tu sambil anda titiskan kuning telur tu, sambil tu putar dengan kelajuan yang tak adalah terlalu laju dan jangan pelan sangat sebab nanti jadi telur dadah. Antara pertengahan lah, tengah-tengah. Kita akan terus kacau sampai minyak ni naik berbuih. Okey, kalau anda rasa macam api gas anda tu terlalu kuat, boleh
Kecilkan sikit api tapi jangan terlalu perlahan sangat. Okey, macam ni naik buih pada minyak tu. Lepas dah naik buih tu, kita boleh masukkan daun kari dan juga gula serta garam. Okey, bila kita dah masukkan gula ni pada bahagian tengah, kita kena kacau juga. Jangan kita kacau macam keliling je, sebab takut bahagian tengah tu gula tu akan hangit. Okey, pada masa kita dah masuk gula ni, kita kena kecilkan api sedikit. Kemudian Sarah teruskan kacau sampai dalam 30 saat macam tu. Okey, kalau anda tertanya apa kita nak buat dengan putih telur tu, kalau Sarah nak buat macam makarun, kita boleh buat pavlova. Ataupun kita buat sup sayur tu, kita boleh masukkan putih telur. Banyaklah kita boleh gunakan putih telur tu. Okey, bila agak-agak dah 30 saat, kemudian kita tuskan sarang telur di dalam penapis. Lepas tu kita leraikan dengan garfu ke sendok ke, supaya sarang telur tu tak satu bahagian je. Supaya minyak cepat, orang kata apa, cepat menitis, cepat toast. Okey, kita nak goreng udang pula. Kita masukkan minyak dan panaskan dengan api sederhana besar. Bila minyak dah panas, kita boleh gorengkan udang tu sehingga keperangan. Buat kaedah 2 kali goreng pun boleh. Maksudnya, untuk gorengan pertama ni, kita buat goreng separuh masak. Lepas tu kita goreng semula sehingga keperangan. Macam Sarah tak buat macam tu lah. Buat sekali terus jalan je. Okey, minyak gorengan udang tu kita masukkan ke dalam bekas lain dengan kuali yang sama, tak perlu basuh. Kita masukkan mentega lebih kurang dalam 1 sudu besar. Lepas tu kita tumis daun kari, bawang putih dan juga cili padi sehingga naik bau lah. Okey, kuali ni tak payah basuh sebab kita nak dapatkan rasa udang tu bukan kotor pun. Jadi tak payah risau, tak payah basuh. Okey, lepas tu masukkanlah udang tu. Okey, sebab apa Sarah tak letak banyak mentega? Sebab kita tak nak berminyak sangat. Kita nak dia udang ni kering-kering je. Okey, kemudian masukkan sedikit susu sejat ataupun susu segar. Yang ni Sarah pakai susu segar, nak kasih basah-basah je. Kemudian kita kacau sampai kering lah susu tu. Okay, terakhir sekali kita masukkan sedikit je garam dan juga gula. Lebih kurang je dalam 1 sudu kecil. Okey, masakan ni Sarah tahu sebab kadang-kadang ada yang tak suka masakan tu manis. Tapi kalau macam jenis masakan macam ni, udang goreng mentega ni, memang kita perlu gula lebih sikit lah. Okey, bila gula pun dah hancur, kita boleh padamkan api dan sedia untuk dihidang.
Okey, kalau nak padu lagi, kita makan dengan siagak 3 rasa, tom yum, kangkung goreng belacan, telur bungkus. Mantap. Okey, saya ucapkan terima kasih pada yang sudi menonton dan jangan lupa mencuba resepi ni. Untuk mendapatkan video-video terbaru, jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen. Sarah doakan semoga siapa yang sudi subscribe channel Sarah dimurahkan rezeki. Okey, terima kasih kerana menonton.